kasih Saudara Pengurusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Haji Ansari Abdullah, Ketua Cabang Tuaran dan juga Majlis Pimpinan Negeri PKR, dan saudara-saudara daripada Pakatan Rakyat dan juga tuan rumah di AP, dan saudara-saudara daripada PAS yang menganjurkan program pada malam ini. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya untuk memberikan bukanlah ceramah rasanya, lebih kurang mini ceramah lah kalau mau ceramah pun. Dan saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bertemu pada malam ini. Dan saya dimaklumkan pagi tadi bahawa saya dikehendaki untuk memberikan ceramah atau ucapan pada malam ini. Jadi kami dari kacamata sebagai NGO, kalau kita lihat apa yang berlaku di dalam politik, bukan saja di tanah air kita di Malaysia, kita melihat di seluruh dunia berlaku perubahan-perubahan. Setiap masa, setiap detik berlaku perubahan. Di mana-mana berlaku perubahan. Inilah satu yang tetap. Dia akan ada perubahan di mana-mana. Bagi manusia, bagi makhluk di dunia ini, perubahan berlaku. Dan kita lihat perubahan yang paling dekat dulu dengan kita pada 2009. Apa yang berlaku? Politik di negara Jepun. Berlaku satu perubahan yang mengejutkan. LDP, bukan LDP Sabah lah, Congkak Kiat, bukan LDP, nama dia tapi kurang sama juga LDP, tapi nama dia pun sama juga, Liberal Democratic Party, yang telah 54 tahun memerintah Jepun, telah juga tersungkur. Tersungkur sebab beberapa faktor yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Dan digantikan oleh satu parti baru, yaitu Democratic Party of Japan. Democratic Party of Japan. Kenapa boleh berlaku? Kenapa perubahan ini boleh berlaku? Sebab mereka-mereka yang telah lama di dalam tampuk pemerintahan telah gagal menjalankan tugas mereka, tanggungjawab mereka, dan mereka berasa complacent bahawa mereka ini dapat memberi kepada rakyat Jepun sebagaimana rakyat mahukan. Tetapi apa yang berlaku selama 54 tahun setelah perang dunia berlalu, LDP naik jadi pemerintah, nampak bahawa ekonomi Jepun naik hebat. Ekonomi Jepun naik cepat, dan mereka juga dapat bersaing dengan negara-negara barat oleh kerana culture budaya mereka bekerja kuat untuk menentukan ekonomi mereka berdaya saing. Tetapi selama 54 tahun itu tidak dapat disustain, tidak dapat dikekalkan oleh kerana pemimpin-pemimpin mereka telah leka, telah tidak ingat kepada tanggungjawab yang telah diberikan oleh rakyat. Apa yang berlaku di antaranya ialah ekonomi Jepun makin lama makin merudum. Apa yang berlaku, kerajaan Jepun yang diperintah oleh LDP menggunakan wang pencen rakyat untuk menaikkan balik ekonomi mereka. Adakah tuan-tuan dengar ini berlaku di negara-negara yang dekat dengan Jepun? Apa yang telah berlaku dengan Felda? Apa yang telah berlaku dengan syarikat-syarikat anak-anak Tun Mahathir? Dari mana duit itu digunakan? Dari mana duit itu datang untuk menyelamatkan ataupun digunakan untuk memberi dana kepada syarikat-syarikat baru seperti Felda Global dan sebagainya? Itu semuanya duit daripada pencen. Kenapa rakyat Malaysia masih tidak bangun? Negara Jepun, rakyat Jepun telah bangun lama sebab wang pencen mereka digunakan. Dan sebelum itu, apa yang berlaku di United Kingdom, apa yang berlaku yang dibuat oleh Robert Maxwell, seorang tycoon yang sama-sama sebaya dengan daripada Australia, tycoon communication ni, saya tidak ingat nama dia, daripada Australia itu, dia juga menggunakan wang pencen pekerjanya, akhirnya apabila diketahui oleh pekerja-pekerja menyaman beliau dan ingin membawa menjatuhkan beliau untuk membayar balik wang pencen itu.
Apa yang berlaku Robert Maxwell akhirnya membunuh diri dengan terjun ke laut, dengan apa ni, yachtnya itu, skocinya pergi ke laut, terjun, bunuh diri sebab tidak dapat menghadapi pekerja-pekerja, belum rakyat United Kingdom. Itu baru satu syarikat di Jepun telah berlaku, dan kerajaan itu telah pun ditukar oleh Democratic Party of Japan. Apa yang berlaku, Parti Democratic of Japan ini, mereka telah memberikan alternatif, memberikan perkara-perkara baru kepada rakyat. Apa yang rakyat mahu, sebab mereka tahu bahawa parti LDP ini tidak lagi bersama denyut nadi rakyat. Mereka ini telah terlampau berada di awang-awangan. Mereka berada, kalau dalam bahasa kita, berada di Menara Gading kalau di universiti lah. Maknanya berada di atas sehingga tidak dapat merasai denyut nadi rakyat. Apa yang rakyat mahukan, apa yang rakyat sedang rasai ketika ini. Kalau ekonomi telah merudum, apa yang berlaku? Rakyat akan merasakan tekanan-tekanan kehidupan, kehidupan mereka dan juga pendapatan mereka akan berkurangan. Dan ini akan mengakibatkan rakyat bangun untuk supaya berlaku perubahan. Dan apa yang ditawarkan oleh Democratic Party of Japan pada awal-awalnya, di antara yang ditawarkan ialah kami dikata akan memberikan insentif kepada anak-anak rakyat Jepun. Pernah dengar apa ada insentif itu? Dan pernah berlaku sekarang ini, berlaku di Malaysia. Insentif kepada anak-anak yang baru masuk sekolah yang telah ditawarkan oleh Pakatan Rakyat. Dan saya nampak seakan-akan berlaku perkara yang sama. Apa yang berlaku di Jepun akan berlaku juga di negara-negara lain seperti Malaysia. Jadi insentif kepada anak-anak yang baru bersekolah, insentif kepada anak-anak yang baru masuk universiti. Begitu juga kepada mereka-mereka yang ahli keluarga mereka meninggal dunia akan diberi bantuan. Dan ini berlaku, dan ini yang diminta oleh rakyat, sebab rakyat dalam merasai kesengsaraan hidup oleh kerana ekonomi yang merudum dan juga taraf hidup yang bertambah tinggi. Dan ini kalau tidak dapat ditawarkan dengan baik oleh Democratic Party of Japan, tidak mungkin mereka akan dapat sokongan daripada rakyat. Di samping itu juga mereka mewar-warkan negara kebajikan. Maksudnya mereka ini apa yang ada kekayaan negara itu perlu diberi balik kepada rakyat. Rakyat perlu menikmati segala hasil mahsul daripada negara itu. Dan apa yang berlaku di negara kita, tuan-tuan mungkin lebih tahu apa yang berlaku sekarang. Adakah kita menikmati hasil mahsul ataupun hasil negara kita? Apa yang berlaku dengan harga kereta yang sekarang ini, saudara Fizi dan juga saudara-saudara dalam Pakatan telah membuat kempen bagaimana harga kereta boleh begitu tinggi berbanding dengan kereta-kereta yang lain. Mungkin tuan-tuan telah membaca kan apa yang berlaku. Kalau dikatakan sejarah perbandingan Myvi dengan Elantra tu harganya lebih kurang sama. Tuan-tuan mau Myvi ke atau mau Elantra? Dan kepikirkan sendiri. Jadi kalau itu untuk kebajikan rakyat, maknanya rakyat diberi alternatif yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Kita perlu berubah. Kalau orang negara-negara lain telah berubah, kalau di negara-negara Asia Barat juga seperti negara-negara Arab, apa yang berlaku di sana dipanggil Arab Spring, berlaku perubahan. Sebab mereka tidak mahu pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menggunakan sesuka hati mereka, apa yang ada di dalam negara untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga mereka, untuk kroni-kroni mereka. Dan mereka telah tersungkur. Perubahan telah berlaku di Asia Barat, berlaku di Algeria, berlaku di Mesir, dan berlaku di tempat-tempat lain semua. Jadi kita sebagai rakyat yang sedar, kita sepatutnya mahu juga berubah supaya perubahan berlaku kepada yang lebih baik, supaya nanti generasi kita nanti akan mendapat kebaikan untuk mereka hidup lebih baik dan juga mendapat manfaat daripada hasil negara untuk pendidikan mereka, untuk pekerjaan mereka. Kalau sekarang ini dari sudut pendidikan juga, mungkin rakan-rakan daripada nanti Pakatan akan memberi gambaran yang lebih dekat tentang apa yang berlaku dari pendidikan kita.
Pendidikan kita ni, kalau kita tengok banyak perubahan, dasar pelajaran, dasar pendidikan berubah. Banyak kali sudah berubah. Datang satu menteri baru berubah, datang satu menteri baru berubah. Tetapi menteri yang berubah itu, menteri-menteri yang di atas itu, anak-anak mereka tidak merasai dasar pendidikan ini. Anak-anak mereka dihantar ke luar negara sebab mereka ada fulus banyak yang dapat daripada hasil negara yang tidak dikongsi merata kepada rakyat. Tetapi apa yang berlaku dalam sistem pendidikan kita sekarang ini, sistem kapitalis, sistem kapitalis yang didukung oleh mereka-mereka yang mempunyai modal. IPTS digalakkan berlaku bertambah banyak dan charge mereka beribu-ribu ringgit. Kita dengar, kita baca dalam internet, kita baca dalam akhbar-akhbar bagaimana rungutan rakyat, rungutan pelajar-pelajar. Saya baru-baru terbaca rungutan daripada pelajar yang mengambil bidang kejururawatan. Dia kata dia kena bayar untuk habis kejururawatan itu buat diploma saja 60 hingga 70 ribu. Tapi habis saja daripada kursus, kerja tidak ada. Tapi hutang sudah sedia ada. 60 hingga 70. Jadi cuba bandingkan, kalau IPTS itu ada 30 ribu pelajar atau 10 ribu pelajar, senang kira 10 ribu pelajar kali 60 ribu, satu orang pelajar, berapa dia dapat? Inilah kapitalis yang kaya bertambah kaya. Rakyat akan merasa keperitan, kesengsaraan, dan sudah berhutang dan tidak ada pekerjaan untuk bayar balik. Bukankah itu satu kesengsaraan untuk rakyat? Dasar ini perlu diubah. Kita perlu, saya sebagai NGO menyokong apa yang dibawa oleh Pakatan Rakyat, yaitu kita memberi pendidikan percuma kepada rakyat. Sebab pendidikan ini adalah merupakan satu macam juga infrastruktur, macam juga elektrisiti, macam juga air. Pendidikan ini perlu dibagi kepada rakyat secara percuma supaya rakyat dapat menikmati apa yang ada daripada negara kita. Bukan hanya beberapa kerat saja yang akan menikmati daripada hasil negara kita. Jadi saya tadi dibagi masa tu, dia kata sedikit ucapannya. Saya takut saya terlajak, jadi bagi signal lah, ataupun saya akan berhenti nanti sekejap saja lagi. Jadi kita dalam NGO kita memang mendukung dan juga menyokong mana-mana yang membawa kebaikan kepada rakyat, yang membawa kebaikan kepada negara. Saya balik kepada apa yang berlaku di LDP di Jepun. Di antara, di samping mereka sudah tidak merasai denyut nadi rakyat ini, skandal berlaku bermacam-macam. Skandal rasuah berleluasa. Dia punya Perdana Menterinya diganti daripada seorang kepada seorang digantikan. Oleh kerana berlaku skandal seks lah, berlaku skandal rasuah dan sebagainya, dan salah guna kuasa, pecah amanah, ini berlaku. Dan di dalam masa yang sama juga, apa yang berlaku di dalam pemerintahan LDP dulu, LDP Jepun ini, harga bertambah naik, harga barang bertambah naik, begitu juga harga minyak bertambah naik. Nah, kalau sekarang ini kita lihat apa yang telah dibagi contoh kepada kita, negara-negara yang pengeluar minyak yang mereka jual sebenarnya adalah lebih murah daripada negara-negara yang tidak mengeluarkan minyak. Tetapi di sebaliknya kita harga minyak kita bertambah naik, sedangkan kita adalah pengeluar minyak. Saya kebetulan pernah bekerja dengan Petronas, mungkin ada kawan-kawan di Petronas Carigali. Saya difahamkan dulu semasa saya di Petronas Carigali, kita ni ada minyak, tapi minyak kita ni sulfur dia kurang. Oleh kerana sulfur dia kurang, kita jual minyak kita kepada orang lain. Kita jual minyak kita pada orang lain, kita beli minyak orang lain kepada yang banyak sulfur, kita tapis, kita jual kepada rakyat kita. Adakah logik begitu? Jadi apabila kita dapat yang grade yang tidak bagus, kemudian harga dia pun mahal lagi. Dan ini patutnya berlaku di negara kita. Begitu juga baru-baru ini saya kebetulan saya saja buat provokasi di kalangan kawan-kawan saya dalam FB. Saya tanya, saya kata saya dengar tarif air di Sabah adalah yang paling mahal berbanding dengan negeri-negeri di Malaysia. Ada orang Pulau Pinang respon. Ada orang daripada Kedah respon. Dia respon, dia kata, wah, kami di Pulau Pinang yang paling rendah di Malaysia. Dia bangga dengan dia paling rendah di Malaysia. Tetapi apabila orang Selangor
Respon, oh, kami lagi paling murah, kami percuma, dia bilang. Dan rakyat dapat percuma 20 kubik meter air percuma. Kita di Sabah atau di Malaysia, di Sabah, kalau tarif air ini 20 kubik meter berapa ringgit? Mungkin tak tahu, sama 3 bulan sekali kan. 3 bulan sekali. Apa ni, 18 ringgit kita kena bayar. Saya kebetulan masa saya baru balik kemarin daripada KL, anak saya kahwin di di Semenanjung itu. Saya jumpa orang Shah Alam lah. Saya kebetulan singgah di rumah dia. Saya bilang, saya tanya sama dia, kamu bayar air berapa? Dia bilang, dia ketawa, 3 bulan sekali. Tapi dia bilang, yang mana saya bayar lah, baru 2 ringgit. Sebab yang lain semua percuma, 2 ringgit saya bayar air. Dia orang-orang muda. Kemudian dia kongsi dengan saya, dia bilang, harga kereta itu apabila diturunkan itu adalah satu penarik kepada anak-anak muda Malaysia, dia kata. Begitu juga pendidikan percuma seperti PTN ini, sebab ramai yang tidak ada kerja tapi masih berhutang, mau membayar. Jadi ini di antara yang perlu kita perlu sampaikan kepada rakyat, perlu sampaikan kepada anak-anak muda supaya mereka mendapat maklumat-maklumat ini. Mereka akan mendukung perubahan-perubahan yang dibawa oleh Pakatan Rakyat. Jadi saya rasa untuk malam ini saya singkatkan di situ saja. Ada lagi beberapa ni lah, tapi oleh kerana ramai kita punya penceramah ni, jadi saya mungkin di masa yang lain kalau dijemput saya akan datang juga. Dan saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur dan juga tuan rumah pada malam ini. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.